Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. Pada petang ini kita dapat sambung seperti biasa kuliah Sirah Nurul Yaqin kali yang ke-45. Kita sampai muka surat 108. Qala al-musannif rahimahullah wa ba'da mubaya'atir rijal baya'athun nisa. Selepas orang lelaki selesai berbaiat dengan Nabi, pakat masuk Islam beramai-ramai, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang mana Nabi telah pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di keliling dalam Masjidil Haram, 360 berhala, termasuk berhala yang paling besar dalam Kaabah, berhala Hubal, berhala kayu. Kemudian dalam Kaabah juga Nabi suruh sahabat membasuh dan memadam, kerana dalam Kaabah ada lukisan, kononnya muka Nabi Ibrahim dan lukisan Nabi Ismail alaihissalam di dinding dalam Kaabah. Nabi suruh basuh, Nabi suruh hapuskan lukisan tersebut. Dan di lukisan tersebut Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini memegang dalam gambar tu seolah-olah macam pegang lidi atau anak-anak panah, iaitu ramalan. Mereka buat lukisan macam Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini sedang memegang lidi-lidi anak-anak panah, al-azlam kan, cabutan apa kita panggil lidi-lidi itu untuk tenung nasib, ramal nasib. Nabi suruh padam. Nabi kata ini bukan
Nabi Ibrahim, ini bukan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail berlepas diri daripada amalan jahiliah, amalan meramal nasib yang dicabut lidi-lidi ataupun anak-anak panah tersebut. Baik, sekarang tibalah manusia beramai-ramai masuk Islam, bai'ah lelaki dan bai'ah perempuan. Orang-orang perempuan pula berbai'ah dengannya. Mereka berbai'ah, bai'ah janji tak setia, tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak, tidak akan membuat tuduhan yang direka-reka di hadapan dan belakang mereka. Fitnah lah. Tak akan mereka fitnah buat masa depan, dan juga kes-kes yang lepas pun mereka tak akan buat fitnah. Merancang untuk buat fitnah besok ataupun mencipta fitnah atas masalah yang telah berlaku kemarin. Dan tidak akan menderhakai Rasulullah pada perkara kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Inilah permulaan munculnya Islam di atas Kaabah yang agung. Kemudian baginda menghantar beberapa pasukan untuk meruntuhkan Kaabah di beberapa kabilah. Maka berhala Al-Uzza. Al-Uzza ini daripada nama Allah Al-Aziz. Dan Al-Manat. Al-Manat daripada nama Allah Al-Mannan. Jadi berhala Suwa', Uzza dan Al-Manat pun diruntuhkan. Ada 3 pasukan. Pasukan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu meruntuhkan berhala Al-Uzza yang terletak di tempat bernama Nakhlah, tidak jauh dari Taif. Pasukan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meruntuhkan berhala Suwa', iaitu berhala milik kabilah Huzail, dan jaraknya 3 batu dari Mekah. Dan berhala Manat diruntuhkan oleh pasukan Sa'ad bin Zaid, iaitu berhala di tempat bernama Mushallal. Berhala itu milik kabilah Kalb dan Khuza'ah. Jadi tak perlu lagi ada berhala, kerana orang makin hari makin bertambah jumlah orang yang memeluk Islam. Makin ramai. Berhala-berhala besar yang ada di tepi-tepi jalan ini tidak perlu lagi disuruh runtuh. Adapun berhala di rumah ibadat, kita tak boleh runtuh. Kita tak boleh caci berhala. Nanti mereka akan mencaci Allah. Ada ayat Allah Ta'ala kata jangan mencaci sembahan orang kafir. Nanti mereka akan mencaci Allah. Sembahan kita, Tuhan kita Allah. Jadi berhala-berhala ni ada di jalan-jalan, mengganggu jalan. Satu bab, dia besar mengganggu jalan. Kemudian Nabi dah memerintah Mekah dan Madinah. Maka sebarang pembinaan ini perlu mengikut lunas undang-undang. Apabila mengganggu lalu lintas, macam perbandaran, berhak untuk merobohkan. Kita dah cerita dah Ikrimah bin Abi Jahal yang cuba lari, kemudian dipujuk oleh isterinya. Dia balik, dia masuk Islam. Begitu juga Safwan bin Umayyah. Ayah dia dulu suka seksa Sayyidina Bilal. Dia anak Umayyah, Safwan. Dia pun lari. Kemudian sepupu dia masuk Islam. Sepupu dia pergi pujuk dia, suruh balik jumpa Nabi. Dia tak mau balik. Dia takut Nabi bunuh dia. Kemudian Nabi bagi serban Nabi dekat sepupu dia, habaq dekat Safwan. Kalau dia balik, dia aman. Kalau dia balik, dia dalam perlindungan. Maka dia pun bila dibawa serban Nabi sebagai bukti keamanan untuk dia, dia tengok serban Nabi, barulah dia berani masuk semula ke dalam Mekah. Dan dia memang jumpa Nabi, dia kata dia minta izin untuk timbangkan masuk Islam atau tidak, bagi masa dekat dia 2 bulan. Safwan bin Umayyah. Nabi kata kalau tak cukup 2 bulan tak apa, aku bagi kat kamu tempoh 4 bulan. Kamu fikirlah. Orang seperti kamu sepatutnya tidak jahil tentang Islam. Nabi bagi masa 4 bulan untuk dia pertimbangkan. Nabi seru,
Nabi ajak dia masuk agama Islam. Mereka ni agak kerah, lambat masuk Islam. Dan mereka ni mula-mula Nabi isytihar nak bunuh mereka. Tu yang mereka lari tu. Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah. Mula-mula Nabi isytihar, jumpa mereka kita bunuh. Walaupun mereka bersembunyi di belakang kelambu Kaabah, tangkap kita bunuh. Takut pun lari. Baik. Begitu juga Suhail bin Amru. Suhail bin Amru pun nak menentang Nabi. Dialah orang yang tak bagi Nabi masuk buat umrah dulu. Nak menentang Nabi. Kemudian akhirnya mengalah dan memeluk agama Islam. Baik, kita sambung. Dan Rasulullah SAW solat qasar dalam tempoh baginda menetap di Mekah. Ialah Nabi balik buat buka Fatu Mekah ni, Nabi cadang nak duduk 3 hari je di Mekah. Sebab tu Nabi semayang qasar, jamak semua tu. Sebab Nabi bercadang tak mau duduk lama. Apabila kita berniat di satu tempat nak buat kerja dalam masa 3 hari, tak termasuk hari sampai dengan hari balik, check in, check out. Kalau campur tu 5 hari lah. 3 hari dalam perkiraan fiqh tak termasuk hari sampai dengan hari keluar. Kalau kita bercadang macam tu, kita boleh solat jamak, solat qasar. Tetapi rancangan Nabi ni, yang mana Nabi nak duduk 3 hari saja, dan Nabi kata kepada sahabat, siapa duduk lebih pada 3 hari, maka hilanglah pahala hijrahnya. Tiba-tiba tanpa dirancang berlaku pula perang Hunain. Perang ni menyebabkan Nabi tergendala, Nabi tak boleh nak balik ke Madinah. Maka sebab itulah tercatat dalam sejarah Nabi kita solat qasar jamak sehingga 18 hari. Setelah selesai mengalahkan Bani Thaqif dan Bani Hawazin, selesai perang Hunain, perang Taif, barulah Nabi boleh balik dengan selamat ke Madinah. Nabi semayang qasar jamak selama 18 hari kerana ada sebab lah. Kita mula-mula rancang nak duduk 3 hari. Tapi oleh kerana tak selesai urusan, dari sehari ke sehari kita menunggu, kita boleh qasar jamak walaupun hingga ke 18 hari. Baik, kita tengok perang Hunain. Jadi di Mekah, kafir Quraisy dah mengalah. Mereka kalah. Nabi berjaya buka dengan aman damai tanpa berlaku pertumpahan darah. Itu kumpulan yang Nabi pimpin. Adapun kumpulan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid ketika nak masuk ke Mekah, ada juga sebahagian kabilah yang cuba menyekat, maka berlakulah pertempuran, peperangan dengan kumpulan Sayyidina Khalid. Dengan kumpulan Sayyidina Khalid berlaku pertumpahan darah. 20 kafir Quraisy mati, terbunuh. Adapun kumpulan Nabi masuk, semua takut, dan Nabi bukan masuk dengan berlagak sombong. Nabi masuk dalam keadaan Nabi menundukkan kepalanya. Hampir-hampir dahi Nabi menyentuh unta yang Nabi naik. Nabi tunduk, tawadhu. Walaupun Nabi menang, walaupun orang takut dekat Nabi, tapi Nabi tunjuk cara Nabi itu ialah menundukkan kepala, tawadhu. Bukan menang dengan penuh kesombongan, tapi menang dengan penuh tawadhu, merendah diri dan bertasbih, memuji Allah, beristighfar, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah. Orang-orang Arab semua gerun kepada orang Islam. Tetapi masih ada lagi, iaitu orang Taif, yang mana mereka ni tidak mau tunduk. Dan mereka bercadang nak lawan dengan Nabi Muhammad. Dia berkata kalau Mekah kalah, dengan Taif belum tentu lagi. Penduduk Mekah boleh dikalahkan oleh Muhammad, penduduk Taif kita akan lawan Muhammad. Kita jangan tunggu Muhammad mai ke Taif serang kita, kita yang pergi serang dia. Maka orang-orang Taif yang dulunya baling batu dekat Nabi, mereka cuba nak memerangi Nabi. Di sana ada 2 kabilah besar. Satu nama kabilah Thaqif, Bani Thaqif. Satu lagi nama Bani Hawazin. Jadi 2 kabilah ini daripada Taif, mereka datang
ke tempat nama Hunain dan berlakulah peperangan. Hunain itu tidak jauh daripada Ji'ranah. Ji'ranah. Ji'ranah adalah perkampungan Bani Sa'ad, di mana Nabi dulu pernah menjadi anak susuan kepada Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah dekat Ji'ranah. Ji'ranah juga ada satu tempat berniat, tanah halal, tempat untuk kita niat umrah kali kedua, kali ketiga, kita keluar ke tanah halal Ji'ranah. Jadi kata ulama sekarang ini, Hunain, tempat berlaku perang Hunain ini tidak jauh daripada kawasan yang mereka bina Stadium Bola Sepak Ji'ranah. Stadium Bola Sepak Ji'ranah itulah, kata pengkaji sejarah, dulunya nama Hunain. Di situlah berlaku peperangan Hunain. Stadium Bola Sepak Ji'ranah. Kabilah Thaqif, orang yang nama Al-Thaqafi di belakang tu, dia Bani Thaqif lah. Contoh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, Bani Thaqif. Begitu juga Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Saya biasa cerita, Urwah yang mukanya nak sama dengan muka Jibril alaihi salam. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kabilah Thaqif, Hawazin dan beberapa kabilah lain termasuk Bani Sa'ad pun berpakat nak lawan dengan Nabi. Bani Sa'ad yang mana dulu Nabi menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah. Dan beberapa kabilah yang lain yang ada sekitar kawasan Ji'ranah lah. Kaum keluarga yang ada sekitar Ji'ranah tu, mereka pakat nak lawan dengan Nabi. Berpakat untuk memerangi orang Islam sebelum tentera Islam menyerang mereka. Nabi kata sebelum Nabi mai ke Taif, baik kita turun pergi kat dia. Jangan sampai Nabi Muhammad angkat senjata, angkat rombongan, serang kita. Kita serang mereka. Kita serang Muhammad. Selepas Rasulullah mendengar berita itu, baginda berangkat keluar menghadapi kabilah-kabilah itu bersama tentera seramai 10,000 orang dari penduduk Madinah. Hak mai buka Fatu Mekah dengan Nabi lah, 10 orang tu tidak ada yang berkecuali. Semua mereka terlibat dalam peperangan Hunain. 10,000 dari penduduk Madinah, Muhajirin, Ansar. 2,000 orang di kalangan orang yang baru memeluk Islam, mu'allaf, pada hari pembukaan kota Mekah. Dan 80 orang dari kalangan musyriki Mekah yang belum memeluk Islam. Orang kafir pun ada juga nak join. Nabi kata jom. Yang Safwan bin Umayyah, dia belum Islam. Dia minta pertimbangan 2 bulan, Nabi bagi dekat dia 4 bulan. Dia belum Islam waktu ni, dia juga terlibat dalam peperangan. Orang kafir, mu'allaf yang baru masuk Islam, mereka ni niat memang tak ikhlas. Mereka pergi perang tujuan nak dapat ghanimah. Tujuan bila menang nanti Muhammad akan bahagi-bahagikan kepada kita. Tujuan nak harta benda. Dan mereka overconfident. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Ingatlah pada peperangan Hunain, kamu terlalu berbangga dengan jumlahmu yang ramai. 12,000 orang. 12,080 orang. Nanti ada ayat di bawah, Allah Ta'ala menegur. Dia pun duk rasa overconfident, kata kita pasti menang, confirm menang. Akhirnya ada 2 pusingan. Pusingan pertama, tentera Islam dihujani dengan anak-anak panah. Dan ramai yang baru masuk Islam ni lari dari medan perang, meninggalkan Nabi SAW. Orang-orang Islam rasa tertipu dengan jumlah mereka yang ramai. Mereka meremehkan kekuatan pihak musuh, sehingga kan sebahagian orang Islam ada yang bercakap, hari ini kita tidak akan dapat dikalahkan kerana jumlah yang sikit. Kita tak kalah. Kita bukan sikit, kita ramai. Allah menegur muslimin dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 25 dan 26. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathirah. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
Maksudnya sesungguhnya Allah telah menolong kamu. Allah yang bagi menang, bukan jumlah. Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, bila dihujani dengan anak panah, maka lari. Kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Tinggal beberapa orang je yang setia dengan Nabi. Daripada 12,080 tu, ramai yang lari. Tinggal Nabi. Ada ayat lain sebut, War-rasulu yada'ukum. Dan Nabi memanggil-manggil kamu. Nabi panggil, jangan lari, mai. Wahai orang-orang Islam, jangan lari. Lari dari medan perang itu dosa besar. Nabi kata, ana nabiyun la kadhib. Aku Nabi, aku tak cakap bohong, kita akan menang. Jangan lari. Ana benu Abdul Muttalib. Aku putra Abdul Muttalib. Aku cucu Abdul Muttalib. Ana nabiyun la kadhib. Ana benu Abdul Muttalib. Aku Nabi, aku tak cakap bohong, aku putra Abdul Muttalib. Tapi ni pelari juga. Sampai Nabi jerit ni, suara Nabi habis, duk panggil, jangan lari, dosa besar. Suara Nabi ni sampai parau. Duk panggil ni, Pak, jangan lari, jangan buat dosa besar. Suara Nabi dah tak kuat dah. Nabi suruh Sayyidina Abbas, pak saudara Nabi. Nabi kata, wahai Abbas, suara kamu lebih lantang, kamu jerit. Maka Abbas pun jerit. Jangan meninggalkan medan perang. Sayyidina Abbas mengulang syair tadi. Ana nabiyyun la kadhib, ana benu Abdul Muttalib. Dalam peperangan ini, Nabi kita naik bagal. Seekor binatang hasil kacukan kuda dengan kaldai. Nabi naik bagal. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyeksa orang-orang kafir itu dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Ketika tentera Islam sampai di lembah Hunain, mereka diserang oleh musuh dengan batu-batu seperti hujan. Musuh bersembunyi di lereng lembah dan kawasan-kawasan yang sempit. Maka orang-orang Islam rasa sangat terkejut dan mereka merasakan kekalahan. Ada yang melarikan diri dari medan perang untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi Rasulullah tetap teguh melawan musuh bersama beberapa orang sahabatnya. Antara mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Ali, Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Harith, iaitu sepupu Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Harith ini yang saya cerita antara orang yang rupa parahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Fasaha Al-Abbas. Maka Al-Abbas menjerit. Nabi suruh Sayyidina Abbas, tolong panggil ni Pak, jangan lari. Nabi panggil, dia tak dengar, dia lari. Maka Al-Abbas menjerit sekuat suaranya, wahai orang-orang yang terlibat dalam bai'atul ridwan, yang berbai'ah di bawah pokok, hampa pun nak lari juga, jangan lari. Maka orang-orang Ansar menjawab, kami menyahut panggilanmu, kami menyahut panggilanmu. Dan mereka segera kembali kepada Rasulullah SAW. Untuk Nabi atok strategi, duk lari. Tak boleh lari, mai dekat Nabi nak atok. Baginda mengungkap kata-kata indah syair tadilah. Akulah Nabi yang tidak pernah berdusta, akulah putra Abdul Muttalib. Kemudian baginda memerintahkan Al-Abbas untuk menyeru kaum Ansar. Maka Al-Abbas menyeru dengan sekuat suaranya dan mereka kembali ke pangkuan Rasulullah dan terus berjuang mempertahankan baginda hingga tercapai kemenangan. Adapun orang-orang kafir, mereka berpecah kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama bersembunyi di Taif, lari ke Taif, balik kampung mereka. Kumpulan kedua di Nakhlah, tidak jauh dari Taif. Dan kumpulan ketiga bersembunyi di Autas, iaitu kawasan lembah bagi kabilah Hawazin. Maka Allah menurunkan ketenangan ke atas Rasulnya, macam ayat Quran kita baca tadilah. Allah turunkan para malaikat bantu Nabi.
Allah menurunkan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat oleh mereka. Maka mereka menyerang musuh dan memerangi mereka dengan serangan sengit sehingga musuh berjaya ditumpaskan. Kali ini Nabi dapat banyak harta rampasan perang. Sebab orang-orang Taif, Thaqif dan Hawazin, mereka bawa habis. Mereka bawa isteri, bawa anak, bawa duit, bawa unta. Mereka letak belakang, tambat di belakang. Mereka kata kita akan lawan Muhammad bersungguh-sungguh. Kalau kita mati, Muhammad akan ambil harta benda kita. Supaya Muhammad tak ambil unta-unta kita, kita kena lawan sungguh-sungguh. Mereka bakar semangat mereka dengan harta benda. Sebab tu peperangan ni Nabi paling banyak dapat harta rampasan perang. Sebab mereka bawa semua harta-harta mereka. Beratus-ratus ekor unta menjadi rampasan, harta rampasan perang. Ada yang dibunuh dan ada yang ditawan. Dan ramai musyrikin yang bersama tentera Islam. Ramai musyrikin yang bersama tentera Islam di dalam peperangan ini memeluk Islam setelah melihat bantuan Allah kepada tentera muslimin. Dalam peperangan ini Nabi pinjam baju besi Safwan bin Umayyah. Safwan kata, wahai Muhammad, kau merampas atau kau meminjam? Ini ghasab ke ariyah? Nabi kata, bal ariyah madmunah. Aku bukan merampas, aku nak pinjam. Nanti aku ganti balik. Nanti aku bagi balik. Peperangan Taif. Rasulullah berangkat ke Taif kerana mengejar musuh yang lari ke sana dalam peperangan Hunain. Perang Hunain tu, di Hunain tu dia kalah, dia lari balik Taif. Nabi kalau bahasa utara Nabi ligan, Nabi kejar mereka, Nabi tak biar. Peperangan lain kalau musuh kalah, musuh lari bertempiaran, Nabi biarnya. Tapi perang ni Nabi nak ajak sungguh-sungguh. Hampa lari, Nabi kejar ke belakang dengan tentera. Waktu ni umur Nabi dah 61 tahun. Kita boleh tengok stamina Nabi. Nabi masuk buka Fatuh Mekah. Nabi buat umrah. Kemudian Nabi mengejar musuh. Mengejar ni bukan boleh naik slow-slow, kena naik kuat, kena pecut. Sampai ke Taif, Nabi ligan mereka, Nabi kejar mereka sampai ke kampung mereka. Kuatnya Nabi kita umur 61 tahun lah. Kalau Nabi biar mereka lari balik pun tak apa. Tapi Nabi nak ajak, Nabi nak tumpaskan mereka, Nabi nak kalahkan mereka. Jangan lawan dah lepas ni. Jangan berani lawan dah. Mereka lari ketakutan. Ingat Nabi tak ligan. Tak pernah-pernah lagi perang Nabi duk ligan orang. Kali ni mereka dah kalah, mereka dah lari. Nabi dari belakang Nabi follow, Nabi ligan, kejar mereka. Sampai ke Taif. Sampai mereka tak boleh pergi mana dah lah. Sampai ke Taif. Sampai ke kampung mereka. Rasulullah SAW berangkat ke Taif kerana mengejar musuh yang lari ke sana dalam peperangan Hunain. Setelah sampai di Taif, baginda mendapati musuh bersembunyi di belakang tembok Taif. Kalau kita pergi Taif, kita tahulah Taif ni dia ada tembok. Jadi ni duduk belakang tembok. Bersama bekalan makanan asasi yang cukup untuk tempoh setahun sahaja. Setelah musuh melihat kedatangan muslimin, mereka melempar anak panah ke arah tentera Islam secara bertubi-tubi. Ramai tentera Islam yang cedera dan 12 orang terbunuh. Di dalam peperangan ini, sebelah mata Abu Sufyan mengalami kecederaan berat. Abu Sufyan bin Harith, sepupu Nabi. Maka Rasulullah membalas serangan mereka dengan melontar batu besar menggunakan alat al-manjaniq. Manjaniq tu dia ada satu alat, letak batu, lepas tu lempar. Lontar. Baginda mengepung musuh selama 18 hari, kemudian dibiarkan mereka terus bersembunyi di sebalik tembok mereka. Baginda berdoa. Ni doa Nabi. Bukan Nabi nak hukum, nak bunuh mereka. Nabi nak bagi mereka takut kepada Nabi. Tengok doa Nabi, ya Allah, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim muslimin. Baginda berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Thaqif dan datangkan mereka kepadaku dalam keadaan memeluk Islam. Kemudian baginda pulang ke Ji'ranah untuk membahagikan tawanan yang didapati pada peperangan Hunain. Selepas beberapa hari,
utusan Hawazin datang menghadap Rasulullah dan memeluk Islam. Baginda menyuruh mereka membuat pilihan antara tawanan atau harta. Mereka memilih tawanan dan meninggalkan harta. Kan harta mereka dijadikan harta rampasan perang, isteri dan anak mereka ditawan. Jadi sekarang baru mereka datang memeluk Islam, Nabi suruh mereka pilih. Nak tawanan tu, nak ambil balik isteri dan anak-anak ataupun nak ambil harta. Nak ambil unta, kambing, mah perak. Mereka kata kami nak bebaskan anak isteri kami. Pilih salah satulah. Mereka memilih tawanan dan meninggalkan harta. Maknanya mereka nak ambil baliklah isteri dan anak-anak mereka yang ditawan. Maka Nabi bersetuju melepaskan anak isteri mereka. Kita berhenti dekat ni dulu. Dalam pembahagian harta rampasan perang inilah Nabi bahagi-bahagi. Tiba-tiba ada seorang berkata, Nabi tidak berlaku adil. Nanti ada satu kontroversi. Seorang lelaki yang mengecam Nabi. Dia kata, pembahagian cara ni tak adil. Dia rasa dia dapat sikit, orang lain dapat banyak. Dia kata, Muhammad tidak berlaku adil. Dia Islam, tapi dia biadab. Dia berani menuduh Nabi berlaku zalim dalam pembahagian harta rampasan perang. Perang Hunain, Nabi bahagikan di tempat nama Ji'ranah, tempat kita duk pi berniat umrah itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.